Betapa gigihnya rakyat negara yang tengah bergolak nak memperjuangkan pendidikan sampai kena tembak. Kita dekat sini boleh pergi sekolah tapi tak nak pergi sekolah. Lorat now nak jadi influencer. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Sebelum aku nak start cerita, aku nak bagi tahu something dulu. Korang dah dengar lagu intro tadi kan? Macam sedap tak? Okey, lagu intro yang baru ni adalah sebahagian daripada lagu penuh Gigi Emas Entertainment yang bertajuk Hikayat Gigi Emas. Tak payah nak search kat Spotify, memang takkan jumpa. Lagu belum rilis lagi. Lagu Hikayat Gigi Emas ni aku plan nak riliskan pada malam tahun baru 2024. Kenapa lama lagi? Sebab sekarang ni kita tak cukup modal nak shoot music video. So, kena bagi aku masa nak kumpul modal dulu. Okey, korang tunggu je dulu. Sambil-sambil tu korang support lah kita orang sikit. Tengok video aku ni banyak-banyak, beli merchandise kita orang yang akan keluar tak lama lagi nanti. Okey, itu je aku nak bagi tahu. Dah, jom kita borak pasal tajuk video kita hari ni. Hari ni aku tertarik nak bercerita tentang seorang budak perempuan yang memperjuangkan pendidikan sampai merisikokan nyawa dia sendiri. Siapakah dia? Nama dia Malala Yousafzai. Dia dilahirkan pada 12 Julai 1997 dekat Monggora, Lembah Swat, Pakistan. Bapak dia bernama Ziauddin Yousafzai dan mak dia bernama Turpeke Yousafzai. Malala ni salah seorang aktivis dekat Pakistan di mana sejak dia remaja lagi dia dah lantang bersuara pasal sekatan pendidikan untuk kanak-kanak perempuan yang dilakukan oleh Tehrik Taliban Pakistani TTP atau dikenali juga sebagai Taliban Pakistan. Nama dia jadi perhatian dunia lepas terselamat daripada cubaan bunuh masa umur dia 15 tahun. Sebelum aku cerita pasal cubaan bunuh dia ni, kita borak dulu pasal tempat dan zaman kanak-kanak dia. Untuk pengetahuan korang semua, Lembah Swat ni adalah salah satu daripada 3 daerah yang ada dalam wilayah Malakand Division. Selain daripada Lembah Swat, 2 lagi daerah tu ialah daerah Chitral dengan daerah Dir. Wilayah Malakand Division ni pula duduk dalam negeri Khyber Pakhtunkhwa. Lembah Swat ni pernah jadi salah satu tarikan utama pelancong dekat Pakistan sebab pemandangan kawasan ni cantik gila sampai digelar sebagai Switzerland of Pakistan. Selain tu, Lembah Swat juga penuh dengan sejarah ketamadunan manusia. Jadi, Lembah Swat ni sentiasa ada pelancong dari dalam dan luar Pakistan. Kita balik pada zaman kanak-kanak Malala. Dia membesar dekat Lembah Swat ni. Bapak Malala ni pula salah seorang aktivis masyarakat dan guru sekolah dekat sana. Bapak dia yang naikkan dan mentadbir sebuah sekolah iaitu Kushal Girl High School and College dekat Minggora, Pakistan. Dah bapak buat sekolah kan, anak mestilah belajar dekat sekolah bapak punya. Jadi, bila wujudnya sekolah ni, sistem pendidikan dekat Lembah Swat ni dah makin teratur dan tak ada banyak masalah. Tapi semuanya berubah pada tahun 2007 bila Lembah Swat diserang dan dikepung oleh Taliban Pakistan yang diketuai oleh Maulana Fazlullah. Masa serangan ni, Malala baru berumur 10 tahun. Bila TTP dah kuasai Lembah Swat ni, diorang jalankan undang-undang Islam yang ketat gila babi. Diorang hancurkan sekolah-sekolah perempuan dekat Lembah Swat, tak bagi golongan wanita aktif dalam aktiviti masyarakat dan diorang jalankan pengebuman berani mati. Oleh kerana keadaan dekat Lembah Swat ni tengah huru-hara, Yousafzai bawa family dia lari keluar untuk jaga keselamatan diorang. Lepas keadaan macam dah reda sikit, diorang datang balik dekat Lembah Swat ni. Pada 1 September 2008, masa Malala ni berumur 11 tahun, bapak dia bawa dia pergi dekat salah satu kelab surat khabar tempatan dekat Peshawar untuk bagi ucapan protes terhadap arahan penutupan sekolah. Malala sampaikan ucapan pertama dia yang bertajuk "How dare the Taliban take away my basic right to education." Ucapan dia disiarkan secara meluas dekat seluruh Pakistan. Jadi secara tak langsung ucapan dia ni bikin panas dekat geng TTP. Start daripada ucapan Malala ni juga, rakyat Pakistan yang lain pun bersuara dan akhirnya protes terhadap pendidikan wanita mula meningkat. Tapi geng TTP ni buat tak tahu je. Penghujung tahun 2008, TTP keluarkan arahan supaya semua sekolah perempuan dekat Lembah Swat ni ditutup bermula 15 Januari 2009. Lepas peristiwa ucapan Malala tu, wakil British Broadcasting Corporation BBC pergi jumpa dengan bapak Malala ni sebab dia tengah cari someone yang boleh share
share cerita tentang kehidupan di bawah pemerintahan TTP ni. Jadi, Malala ni start menulis kepada BBC Urdu dengan menggunakan nama pena Gul Makai. BBC Urdu ni sama je dengan BBC dekat England tu. Cuma dia cover area India dengan Pakistan. Jadi, diorang gunakan bahasa Urdu. Malala menulis untuk BBC Urdu dari Januari sampai Mac dan berjaya hasilkan 35 entry penulisan yang juga diterjemahkan dalam English. Dalam masa yang sama, TTP dah tutup dah pun semua sekolah perempuan dekat Lembah Swat. Daripada semua sekolah tu, 100 buah sekolah telah diletupkan. Pada bulan Februari 2009, Malala muncul buat pertama kali dekat TV bila dia kena interview dengan pengacara dan wartawan yang bernama Hamid Mir dalam satu rancangan talk show iaitu Capital Talk. Apa yang Malala suarakan tu buka mata orang dalam dan luar Pakistan tentang keadaan pendidikan dekat Lembah Swat. Jadi, pada akhir bulan Februari 2009, TTP dapat tekanan yang kuat daripada masyarakat tempatan pasal sekatan pendidikan tu. Maka, TTP mula longgarkan sekatan pendidikan dengan meletakkan syarat-syarat tertentu. Antara syaratnya ialah kalau nak pergi sekolah kena pakai burqa. Dia macam nikab tapi burqa ni memang tutup semua, mata pun tak nampak. Tapi yang pakai burqa tu nampak le, tak adalah dia pun tak nampak apa. Macam mana nak jalan? Kan tak pasal-pasal masuk longkang kan satu hal pula lagi. Pada bulan Mei 2009, keganasan dekat Lembah Swat makin menjadi-jadi. So Malala dengan family dia terpaksa lari lagi sekali berlindung dekat tempat yang selamat untuk diorang. Tapi Malala ni tak pernah berhenti berjuang untuk pendidikan wanita dekat Lembah Swat. Perjuangan dia dapat banyak liputan daripada pihak media dekat dalam dan luar Pakistan. Muka dia pun makin banyak keluar dekat TV dan nama dia makin ramai orang kenal. Pada bulan Disember 2009, barulah semua orang tahu yang penulis yang bernama Gul Makai tu adalah Malala Yousafzai. Bila identiti dia dah kantoi, yang bagusnya semua orang mula iktiraf perjuangan Malala ni. Malala siap dicalonkan oleh Desmond Tutu, pejuang hak asasi manusia untuk International Children Peace Prize pada bulan Oktober 2011. Pada bulan Disember 2011, Malala menjadi orang pertama yang dapat Pakistan National Youth Peace Prize. Tapi lepas tu award tu ditukar nama jadi National Malala Peace Prize. Itu yang bagusnya lah. Yang tak bagusnya, muka dia memang senang kena aim lah. Pada 9 Oktober 2012, masa on the way balik daripada sekolah, Malala kena 3 das tembakan rifle. Salah satu tembakan tu kena tepat dekat kepala Malala. Serangan tu dilakukan oleh seorang lelaki yang dikatakan dihantar oleh Maulana Fazlullah. TTP aim Malala ni sebab dia terlampau aktif memperjuangkan hak pendidikan untuk perempuan, benda yang bertentangan dengan arahan TTP ni. Satu lagi, sebab Malala ni bijak now, boleh dikatakan genius jugalah. Cikgu Malala yang bernama Tariq Ahmed bagi tahu Al Jazeera yang Malala ni budak yang bagus dan berbudi bahasa. Dia juga seorang pelajar yang matang dan pandai dalam setiap subjek. Masa dia kena tembak tu, dia baru habis ambil exam dekat sekolah. Subjek gabungan sejarah, geografi dengan pengajian sosial. Gabung 3 terus sekali jalan. Aku sendiri pun tak tahu lah aku boleh buat ke tak siap. Masalahnya result exam dia tu makan penuh mat. Lepas dah kena tembak tu, Malala dibawa ke hospital tentera dekat Peshawar untuk rawatan. Dan dia dibawa ke Queen Elizabeth Hospital dekat Birmingham, United Kingdom untuk pembedahan. Dia kena implant titanium dengan implant koklear untuk repair balik bahagian tengkorak dengan pendengaran telinga kiri dia yang dah rosak. Sehari lepas kejadian tu, Menteri Dalam Negeri Pakistan Rehman Malik bagi kenyataan yang penembak tu dapat dikenal pasti. Suspek bernama Atta Ulahan, seorang pelajar dalam jurusan kimia yang berusia 23 tahun. Tapi polis tak dapat cari suspek yang dikatakan disembunyikan oleh TTP dekat Afghanistan. Pihak berkuasa juga menahan 6 lagi suspek tapi dibebaskan kerana kekurangan bahan bukti. Pada September 2014, Pengarah Inter-Service Public Relation Pakistan ISPR keluarkan kenyataan yang serangan dilakukan oleh 10 orang ahli militan syura. Pada 10 April 2015, 10 suspek tersebut berjaya ditahan dan dihukum penjara seumur hidup oleh Hakim Muhammad Amin Kundi dengan peluang kelayakan parol dan kemungkinan untuk dibebaskan selepas dipenjara selama 25 tahun. Pada bulan Jun 2015 pula, terdapat maklumat bahawa 8 orang daripada 10 suspek itu telah dibebaskan secara rahsia. Yang kantorkan info ni adalah salah seorang daripada tahanan tu sendiri. Dan dia kata antara yang dibebaskan tu adalah dalang kes tembak Malala tu. Dia kata sebenarnya semua suspek tu terlibat dalam kes tu dan diorang dah pun lari pergi Afghanistan. Serangan terhadap Malala ni terus dapat perhatian dan simpati daripada pelbagai pihak dalam dunia ni. Gordon Brown, utusan khas Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB untuk bahagian pendidikan global, terus buat petisyen yang seru semua kanak-kanak di seluruh dunia ni kembali bersekolah menjelang tahun 2015. Petisyen tu juga menjadi punca wujudnya ratifikasi rang undang-undang hak untuk pendidikan Pakistan yang pertama. Pada bulan Disember 2012, Presiden Pakistan Asif Ali Zardari umumkan pasal pelancaran dana pendidikan yang bernilai 10 juta US dolar sebagai penghormatan kepada Malala. Pada tahun 2013 pula, Malala Fund ditubuhkan oleh Vital Voice Global Partnership untuk support pendidikan semua remaja perempuan dekat seluruh dunia. Actually, semua orang boleh menyumbang dekat Malala Fund ni, termasuk korang semua yang tengah tengok video
video aku ni. Kalau korang berminat, nanti aku letakkan link dekat description video ni. Lepas tu korang pada pandai le, takkan semua benda aku nak ajar. Antara individu yang jadi penyumbang terawal dalam Malala Fund ni ialah Angelina Jolie. Lepas Malala dah sembuh daripada kecederaan dan pembedahan, Malala munculkan diri dia balik pada 12 Julai 2013. Dia terus sampaikan ucapan pasal hak pendidikan untuk remaja perempuan dalam satu persidangan anjuran PBB yang dihadiri oleh 500 orang tetamu. Perjuangan Malala Yousafzai ni dah dapat banyak penghormatan antarabangsa. Ini aku sebutkan beberapa yang besar lah. Pada tahun 2013 sahaja dia dapat United Nations Human Rights Prize, Ambassador of Conscience Award, Glamour Award for the Girls Hero, Sakharov Prize dengan Simone de Beauvoir Prize. Tahun 2014 dia dapat pula Asia Game Changer Awards dengan Nobel Peace Award. Untuk pengetahuan korang, Malala adalah penerima anugerah Nobel Peace Award paling muda setakat ni. Tapi lepas dia dapat Nobel Peace Award, Malala sambung belajar dekat England. Weh, dia belajar banyak benda siap. Aku tengok pun tak larat, apa lagi nak belajar. Peringkat A-level dia ambil Geography, History, Mathematics and Religious Studies. Lepas tu dia sambung lagi ambil Filosofi, Politics and Economics dekat Oxford University. Aku sendiri tak tahu macam mana nak handle jadual dia dengan nak belajar, dengan aktiviti PBB dia lagi, travel negara sana sini. Kalau aku bengkok kan. Adakah Malala ni sekadar memperjuangkan pendidikan je, melalak sana sini tapi tak sumbang apa-apa? Kalau ada sumbangan, apa yang dia dah sumbangkan pada pendidikan dunia? Pada tahun 2014, lepas Malala berucap dalam mesyuarat PBB dekat New York, dia serahkan satu petisyen dekat Setiausaha PBB pada masa tu, iaitu Ban Ki-moon. Petisyen tu dah ditandatangani oleh 4 juta orang seluruh dunia. Dalam petisyen tu, PBB diminta untuk bela nasib 57 juta orang kanak-kanak di seluruh dunia yang tak ada peluang nak pergi sekolah. Dalam petisyen tu juga minta supaya buruh kanak-kanak, perkahwinan kanak-kanak dan pemerdagangan kanak-kanak dihentikan secepat mungkin. Start daripada sini, Malala bukan fokus untuk memperjuangkan hak pendidikan dekat negara dia je. Dia tolong juga memperjuangkan hak pendidikan dekat negara-negara lain. Kan tadi aku ada sebut pasal penubuhan Malala Fund. Apa function fund tu? Fund ni banyak digunakan untuk bagi support pendidikan dunia, terutamanya dekat Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Brazil, Ethiopia, Lebanon, Nigeria, Tanzania dengan Turki. Pada bulan Julai 2015, dia buka satu sekolah perempuan untuk pelarian Syria yang bertempat dekat Lebanon. Malala ada menulis kisah pendidikan pelarian disebabkan perang saudara dekat Syria ni dalam buku setebal 224 muka surat yang bertajuk We Are Displaced yang dilancarkan pada tahun 2019. Kisah kehidupan Malala masa sebelum dan selepas kena tembak tu juga telah diceritakan dalam satu dokumentari yang bertajuk He Named Me Malala pada tahun 2015. Kalau korang berminat, korang boleh pergi tengok lepas ni. Pada tahun 2017, Malala datang melawat Nigeria dan jumpa dengan pemangku Presiden Nigeria. Berdasarkan laporan Reuters, pada tahun 2017, dianggarkan sekurang-kurangnya 10 juta orang kanak-kanak dekat Nigeria yang tak pergi sekolah. Daripada jumlah keseluruhan kanak-kanak pada masa tu, 54% je yang pergi sekolah rendah. Tapi sekolah rendah je lah, sekolah menengah dah tak pergi dah. Bila tengok keadaan macam ni, Malala terus bersuara, minta kerajaan isytiharkan darurat pendidikan dekat Nigeria. Disebabkan Malala ni berani now, lepas tu dia lantang bersuara, dia dilantik jadi Duta Keamanan PBB pada tahun yang sama. Pada tahun 2018, Malala gunakan duit dia sendiri yang dia dapat daripada Nobel Peace Prize tu untuk bina satu sekolah khusus untuk perempuan dekat Shangla, Lembah Swat, tempat asal dia. Pada masa ni, keadaan Malala pun dah makin elok, tapi dia memilih untuk stay dengan family dia dekat Birmingham, England untuk mudahkan dia nak sambung belajar dan teruskan perjuangan dia. Pada tahun 2020, Malala tamatkan pengajian dia dekat Oxford University dan bergerak aktif sepenuh masa dengan perjuangan pendidikan dia. Pada 9 November 2021, Malala telah berkahwin dengan Asir Malik, seorang lelaki warga Pakistan. Kemunculan Malala ni dah sedarkan masyarakat dunia supaya mengutamakan pendidikan, lagi-lagi golongan perempuan ni. Tragedi Malala kena tembak tu juga dah buka mata banyak pihak bahawa wujudnya negara yang masyarakatnya nak sekolah tapi banyak now halangan dan tak ada orang nak bantu. Jadi begitulah kisah ringkas tentang seorang wanita yang berjaya buka mata dunia tentang kepentingan pendidikan untuk kanak-kanak dan remaja, iaitu Malala Yousafzai. Cuma aku rasa perjuangan dia ni tak sampai dekat Malaysia lah, sebab aku tengok macam makin ramai tak sekolah. Orang dekat negara yang tengah perang, serba-serbi kurang, semua bersungguh-sungguh nak belajar, sampai separuh mati nak memperjuangkan pendidikan. Budak kita dekat sini jadi apa? Semua lorat now nak jadi famous macam influencer kentang tu lah. Bagi aku, ini baru betul influencer. Dia satu orang, budak sekolah lagi, tapi bila bercakap, satu dunia dengar. Aku tertarik nak cerita pasal dia ni sebab aku pun nak memperjuangkan benda yang sama, iaitu pendidikan. Tapi hati aku tak cukup kental lagi macam dia, sampai tahap kena tembak bagai. Sebab tu lah aku tak boleh jadi influencer. Oleh kerana aku sekadar content creator suang-suang kuku je, jadi aku berjuang dalam ni je lah. Sebab ini je dalam lingkungan kemampuan aku. Tak dapat berjuang untuk satu dunia pun tak apa. Janji yang tengok video aku ni
dapat manfaat dan terbuka sikit minda tu. Sampai situ je lah cerita aku untuk hari ni. Kalau korang ada pandangan atau nak betulkan atau nak tambah info dalam video aku ni, korang boleh tuliskan dekat ruangan komen dekat bawah. Aku nak minta maaf anda kata aku ada terkasar bahasa, tersalah fakta ataupun penyampaian aku hari ni kurang menyengat sikit. Terima kasih juga sebab sudi meluangkan masa untuk menonton video aku hari ni. Semoga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.